Okey, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, daras malfuzat yang ingin disampaikan hari ini iaitu daras malfuzat Hazrat Imam Mahdi ataupun Hazrat Masih Maud alaihi salam. Ahli jemaat wajar mempertingkatkan lagi akhlaknya. Ahli jemaat perlu mempertingkatkan lagi akhlaknya kerana disebut al-istiqamatul fauqal karimah, iaitu istiqamah itu harus unggul dengan kemuliaan. Itu adalah sangat terkenal. Mereka perlu ingat bahawa jika ada yang menyakiti hatinya, maka mereka perlu berusaha sedapat yang mungkin untuk membalasnya dengan cara kelembutan. Di dalam diri seorang insan juga terdapat nafsu yang terbahagi kepada 3 jenis, iaitu nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mutmainah. Dalam keadaan amarah ataupun nafsu amarah tadi, seseorang itu tidak dapat mengawal emosinya, tidak dapat mengawal perasaannya, maka ia akan tidak dapat menjangka keadaan dirinya serta keadaan akhlaknya akan mulai menurun. Tetapi dalam keadaan lawamah ataupun nafsu lawamah pula, boleh ia dapat mengawalnya. Aku teringat ada sebuah kisah yang ditulis oleh Saidi di dalam Bustan, bahawa ada seorang yang tua telah digigit oleh anjing. Dia pun pulang ke rumah, lalu keluarganya di rumah itu melihat bahawa dia digigit oleh anjing. Ada seorang anak kecil perempuan juga pada waktu itu, dia bertanya pada orang itu, kenapa kamu tidak menggigitnya balik? Dia pun menjawab, wahai anakku, seorang manusia tidak bersikap seperti anjing. Demikian pula perlunya bagi seorang insan itu, bahawa jika ada seseorang yang nakal mengeluarkan kata-kata yang kesat, maka lazim bagi seorang mukmin untuk tidak menghiraukannya. Jika tidak, contoh bersikap seperti anjing itu tadi akan menjadi benar. Orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala sering dicaci dengan kata-kata yang sangat buruk. Mereka dihina dengan seteruk-teruknya. Namun, menghadapi dengan arzi anal jahilin, iaitu jangan pedulikan orang-orang yang bodoh ataupun yang jahil. Rasulullah SAW sendiri yang merupakan manusia yang paling sempurna juga sangat teruk disakiti, dicerca, dihina, tetapi apa yang baginda lakukan dalam menghadapinya, iaitu baginda mendoakan mereka, dan disebabkan Allah Ta'ala telah berjanji bahawa jika kamu berpaling daripada orang-orang yang jahil seperti itu, maka kami, iaitu Tuhan, akan memelihara martabat dan nyawa engkau, dan orang pasar ini tidak akan dapat menyerangnya. Seperti itulah yang berlaku, bahawa para penentang Rasulullah SAW tidak dapat mengapa-apakan kemuliaan baginda, dan mereka sendiri yang menjadi terhina, lalu menjadi pengikut sejati Rasulullah SAW, atau binasa, atau mereka itu binasa di hadapan baginda sendiri. Ringkasnya, ini adalah sifat lawamah yang mana manusia dalam keadaan dilema juga akan mampu mengislahkan dirinya. Selalunya, jika ada seorang yang jahil atau yang jahat mencaci atau melakukan kejahatan kepada kamu, sebanyak mana kamu tidak mengindahkannya, sebanyak itulah kamu akan menyelamatkan kehormatan kamu. Dan sebanyak mana
kamu berusaha menjawab dan melawannya, sebanyak itulah kamu akan binasa dan menjadi terhina. Ketika di dalam keadaan nafsu mutmainah, kekuatan diri seorang insan itu akan lebih cenderung kepada kebaikan dan kebajikan. Selain kepada Allah, dia akan memutuskan hubungannya dengan dunia. Dia akan hidup di atas muka bumi ini dan bertegur sapa dengan orang-orang dunia, tetapi hakikatnya dia tidak berada di dunia ini. Dia berada di dunia yang lain. Di sana langit dan buminya amat berbeza. Khabar suka agung buat jemaat Ahmadiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, allazina tabauka fawqal lazi kafaru ila yaumil qiyamah, yang bermaksud akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Janji yang memenangkan ini pernah diberikan oleh Ibnu Maryam yang lahir di Nazaret. Namun aku ingin sampaikan pada kalian satu khabar suka, bahawa perkataan yang sama juga Allah Ta'ala telah berikan kepada seseorang dengan gelaran Al-Masih Ibnu Maryam yang datang kemudian. Kini kalian fikirkan sendiri bahawa buat mereka yang ingin tergulung di dalam janji yang agung ini dan khabar suka yang agung ini dengan menghubungkan dirinya dengan aku, adakah boleh mereka itu orang-orang yang masih berada di tahap nafsu amarah, yang masih bergelumang dalam kejahatan dan kefasikan? Sama sekali tidak. Mereka yang benar-benar menghargai janji Allah Ta'ala tersebut dan tidak menganggap kata-kataku ini sebagai kisah khayalan belaka, maka ingatlah dan dengarkan dengan teliti. Aku berkata sekali lagi kepada orang-orang itu bahawa mereka yang menghubungkan dirinya dengan aku, dan hubungan ini bukan hubungan yang biasa-biasa sahaja. Sebaliknya, sebuah hubungan yang sangat hebat, dan hubungan itu bukan saja memberikan kesan terhadap diriku, malah ia sampai kepada wujud itu yang juga telah menyampaikan aku kepada insan yang kamil, iaitu sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa roh kebenaran dan petunjuk ke dunia ini. Aku katakan di sini bahawa jika kesan ini hanya setakat sampai hanya kepadaku sahaja, maka ia langsung tidak merisaukan dan membimbangkan aku, dan tidak pula aku menghiraukannya. Tetapi hal itu tidaklah mencukupi. Pengaruhnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada wujud Allah Ta'ala sendiri. Maka dalam keadaan yang seperti ini, kalian haruslah memberikan perhatian dengan sesungguhnya, dan dengarlah bahawa jika kebenaran padanya serta benar-benar dahaga kejayaan yang besar ini, ia ini akan unggul di atas orang-orang kafir sehingga hari kiamat, maka cukuplah aku katakan demikian, bahawa kejayaan ini tidak akan dapat dikecapi selagi mana kalian tidak melepaskan tingkat lawamah lalu mencapai ke puncak mutmainah. Tiada apa lagi yang hendak aku katakan lebih lanjut dari hal ini, bahawa kalian itu telah menghubungkan diri dengan seseorang yang telah diutus oleh Allah Ta'ala. Maka dengarlah dengan sepenuh hati segala kata-kata ini dan berusahalah dengan sekuat tenaga untuk mengamalkannya, supaya kamu tidak menjadi sebahagian dari mereka yang jatuh ke lembah kenajisan, iaitu dengan pengingkaran janji selepas melakukan sumpah setia lalu membeli azab yang kekal abadi. Dalam Malfuzat jilid 1 edisi baru Urdu halaman 87 hingga 89. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.